Okey, hari ni kita nak masak ayam goreng berempah ala-ala mama. Untuk bahan yang kita nak blender, kita akan masukkan lebih kurang 6 ulas bawang putih. Kemudian 5 tangkai cili kering yang kita dah rebus. Kena rebus dulu. 2 inci halia. Sebiji telur. Kemudian masukkan garam secukupnya. Garam kita boleh lebihkan sikit sebab nanti dia tak rasa kalau sikit sangat. Okey, sebut kari 2 sudu makan. Kari daging tau, kari daging. Yang ni daripada Adabi. Okay, 2 sudu. Kemudian serbuk lada sulah. 1 sudu. 1 sudu makan. Lebihkan sikit. Masukkan sedikit air untuk nak blend nanti. Kotak dia tak jalan, dia tak gerak. Masukkan air sikit je, jangan banyak sangat. Masukkan seekor ayam yang dah ditapis. Masukkan. Okay, kemudian masukkan bahan yang telah dikisar tadi. Masukkan bahan yang kita dah kisar. Masukkan bahan yang telah dikisar, yang telah di blend. Masukkan 6 sudu tepung jagung. 6 sudu. 1 kita masukkan tepung beras 6 sudu juga. 1 2 Tips yang paling penting untuk nak pastikan ayam tu sentiasa rangup walaupun dah sejuk, kita masukkan sedikit soda bikarbonat dalam 1 sudu. Macam ni cukup kot. Okey, sikit lagi. Okey. Kemudian gaul sampai rata. Make sure rata. Okey, untuk ayam ni saya nak biarkan semalaman supaya dia lagi masuk dalam isi dan akan rasa sampai dalam. Ni bahan-bahan yang diperlukan untuk kita nak masak kari untuk dimakan dengan nasi kukus ayam berempah. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ni bawang putih, bawang merah, 3 sekawan, kulit kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dengan buah pelaga. Yang ni pula serbuk kari daging yang kita dah bancuh. Kena bancuh dengan air. Ayam untuk nak bagi ada rasa manis sikit dengan santan. Okey, jom kita masak. Okey, lepas tu kita masukkan minyak. Jangan terlampau sikit dan jangan terlampau banyak. Kalau terlampau sikit nanti dia tak pecah minyak. So kita kena letak agak-agak. Okey, ni dah panas. Kita masukkan. Kita kena tumis sampai jadi garing, kuning-kuning kekuningan macam tu, baru boleh masukkan rempah. Sekarang ni biar dia jadi garing sikit. Sekali-sekala kita kena kacau supaya dia garing tu sekata. Macam itulah. Okey.
dah garing, kita masukkan rempah yang kita dah pancur tadi. Jangan sampai dia hangit. Jangan sampai dia hangit ni. Masukkan rempah yang kita dah pancur tadi. Kita kena masak betul-betul rempah ni sampai dia pecah minyak. Masak sampai dia pecah minyak. Lepas dah pecah minyak dan nampak ada minyak-minyak kat atas tu, kita masukkan ayam. Gaulkan dengan rempah. Okey. Lepas kita dah masukkan ayam, kita gaulkan dengan rempah yang dah pecah minyak tadi. Gaul sampai sekata. Lepas dah gaul sekata, masukkan santan secukupnya. Okey, kita masukkan santan secukupnya. Terus kita kacau. Biarkan sampai dia masak. Kita biarkan sampai dia masak. Masukkan sedikit garam. Garam lebih kurang macam ni, banyak ni. Sikit lagi sebab takut dia tawar. Dan gula secukup rasa. Gula ni untuk kita nak ganti serbuk perasa. Sebab kita nak sihat, kita campur sebab kita nak sihat, kita tak nak guna perasa, kita masukkan sedikit gula. Okey, kalau mendidih ni biar sampai ayam dah lembut, lepas tu boleh tutup api. Sekarang ni kita nak sambung buat sambal belacan untuk dimakan dengan ayam berempah. Ni bahan-bahan yang kita dah sediakan untuk nak buat sambal belacan. Kita masukkan 2 biji cili hidup, 6 biji cili padi. Macam ni, besar ni belacan. Belacan ni penting Kemudian masukkan sedikit garam. Jangan sedikit sangat, jangan banyak sangat. Yang penting kena ada rasa. Okey. Kemudian masukkan sedikit gula. Kita nak balancekan dia punya rasa. Sedikit gula. Ramuan yang paling penting sekali, kita kena masukkan asam jawa. Zara pakai asam jawa daripada Adabi. Adabi melazatkan. Okey, saya masuk Adabi. Kemudian boleh masukkan sedikit air untuk kita nak blend. Kalau tak masuk air nanti tak boleh blend. Okey. Okey. Jangan masukkan banyak sangat air, nanti dia terlampau cair, tak sedap. Lepas dah masukkan air, kita blend. Okey, sambal belacan yang kita dah blend tadi, masukkan dalam mangkuk. Saya suka blend sebab tangan saya pedih kalau pegang cili. So saya prefer untuk blend. Siap. Okey, ni beras basmati yang kita dah rendam lebih kurang setengah jam macam tu untuk biar dia kembang sikit. Masukkan dalam loyang untuk kita nak kukus. Masukkan dalam loyang. Yang membazir. Ratakan dia. Masukkan air sikit demi sedikit. Kita tengok jangan terlampau banyak sangat air. Air tu agak-agak lepas sikit daripada beras je. Okey, lepas sikit pada beras je. Jangan banyak sangat. Sekarang ni kita tengah didihkan air. Kita tunggu air mendidih, lepas tu kita boleh letak. Okey, kita tengok air dah agak-agak mendidih sikit, dah boleh letak dah. Dah mendidih sikit. Hati-hati.
Biar sampai dia masak, nasi tu masak. Kita check ya, kalau dah masak boleh angkat. Nasi yang kita kukus dah masak, cantik je masak. Okey, agak-agak nasi macam dah nak masak tu, kita panaskan minyak, kita boleh goreng ayam. So nanti nasi dan ayam tu dimasak sekali lah, boleh terus makan. So ni kita nak panaskan minyak pastikan banyak. Agak-agak minyak dah betul-betul panas, kita boleh masukkan ayam. Goreng dengan api yang perlahan. Bila minyak dah betul-betul panas, masukkan ayam. Paling penting kita kena tutup supaya ayam tu juicy tapi dekat luar dia crunchy. Okay, ni ayam goreng. Tengok crispy. Dia punya rempah tu memang naik. Wow. Telur. Ini ulam-ulam yang kita akan makan dengan nasi. Kuah gulai tadi. Dan sambal belacan. Okey, jom kita makan, dah lapar. Okey, ni ayam, nasi ayam berempah yang kita dah masak. Okey, jom kita makan.